Okey, selamat sejahtera. Okey, nama saya Syarmuni, anak perempuan yang bermanfaat. Saya seorang pelajar Bachelor in Counselling. Okey, first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua untuk sudi bersetuju untuk datang ke sesi bimbingan dan kaunseling saya. Okey, semua ada kenal tak semua antara semua? Tak kenal. Okey, so bolehlah kita kenal sama-sama. Okey, siapa yang nak mula? Saya dulu. Okey, mula. Saya Anusha Helen, SEM 7 dari Perak, Bachelor in Finance. Anusha, nak panggil apa? Panggil saya Anusha. 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 Okey. Saya Michelle, SEM 5, Course Public Management dari Sarawak. So, nak panggil apa? Panggil Michelle. Michelle. Okay, nama saya Francella, SEM 5, Course Bachelor in Public Management dari Sarawak. Sarawak. Ya, Francella. Fran. Fran. Okey. Hai, nama saya Siti Aisyah. Saya SEM 5, asal Kelantan, Bachelor in Counselling. Nama saya Aisyah. Anusha. Okay, nama saya Michelle. Nama saya Mimi. Saya berada di SEM 5 sekarang ni, asal Kelantan. Kos saya Bachelor in Counselling. Okey, semua tahu nama semua ke? Okey. Semua dah makan ke? Sudah. 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 Semua sihat ke hari ini? Hari ini punya day macam mana? Tired ke? Happy ke? Bosan ke? Letih. Letih sebab assignment, kelas, semua letih ke? Okey, pertama sekali saya ingin memberi satu aktiviti untuk ice breaking session lah. Yang semua tahu apa tu ice breaking session ke? Pause. Ya, pause. Okey, semua orang tahu ke apa tu ice breaking session? Apa tu ice breaking? Itu lebih berkenalan pasal kita. Ya, betul. Saya memberi aktiviti ice breaking session ni untuk ahli-ahli kumpulan ni lebih mengenali antara satu sama lain lah. So, dalam aktiviti ice breaking session ni, saya akan edarkan satu kertas. Semua orang kena tulis 3 ayat tentang diri sendiri, personality kamu kan. Okey? Dalam 3 ayat tu, 2 ayat tu kena ayat yang benar tentang diri kamu. Lepas tu, 1 ayat tu kena ayat palsu lah. Yang tu awak saja tahu. Okey. Lepas dah habis, ahli lain kena cari apa tu ayat benar, apa tu ayat palsu tentang orang lain. Okey? Faham ke? Semua okey ke? Faham? Okey. Sekarang saya bagi kertas. Okey. Saya bagi 5 hingga 7 minit untuk semua tulis ayat kamu.
sudah tulis ke? Sudah? 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 Okey. Sudah? Siapa nak mula? Saya. Okey, sekarang Mimi akan baca dia punya ayat tiga-tiga ayat. So, Aisyah, Anusha, Flores dengan Nisha tu kena carilah apa yang ayat benar, apa yang ayat palsu. Okey? Okey, yang pertama, saya seorang yang manja. Yang kedua, saya suka tidur. Yang ketiga, saya suka makan di luar. Yang okey. mana palsu. Dan saya seorang remaja, saya seorang yang Suka tidur. ketiga, Saya suka makan di luar. Tiga apa tiga? Tiga tu saya apa? suka makan di luar. Yang tu ayat benar ke ayat palsu? Ayat palsu. Nisha kata ayat ketiga tu ayat palsu. Yang pertama, yang manja. Okey. So, Nisha kata ayat pertama tu ayat palsu. Flores? Saya pun pilih yang pertama tu. Palsu. Yang pertama manja. Sedangkan dia adalah saya suka makan di luar. Oh, yang tu tak suka. Okey. Palsu lah. Ha. Saya suka makan di luar. Jadi- Palsu. Jadi Mimi tu introvert. Introvert. Okey. Lepas tu Aisyah. Aisyah. Ni tahu tiga-tiga ayat tu. Yang pertama, saya seorang yang suka main kucing. Yang kedua, saya seorang yang suka mendengar lagu. Yang ketiga, saya suka berseni. Jawab dia. Cuba Mimi teka apa? Dia palsu. Dia bersenam. Bersenam. Flores? Bersenam juga. Yang palsu. Dia palsu semua. Sama, bersenam bertiga. Bertiga. Yang bersenam. Yang palsu. Bersenam. Kamu kata yang palsu tu nombor 3. Yang suka bersenam. Betul? Okey. Sekarang Flores. Okey. So ayat first saya ialah saya seorang yang penakut. Kedua, saya pernah menangis kerana putus cinta. Ketiga, saya pernah menaiki perahu. Mana satu yang Okey. Menaiki perahu? Aisyah, start. Nombor satu penakut. Ah, Nombor dua, pernah menangis kerana putus cinta. nombor satu penakut. Okey. Mungkin nombor satu juga. Satu juga. Yang kedua, Nombor dua. Okey. sebab yang tiga tu naik perahu kan. Ha. Takkan sahabat tak boleh perahu. Kadang-kadang. Okey. Satu. Atau the answer is nombor dua. Saya pernah menangis kerana tak pernah lah. Tak benar. Ah. Michelle. Pertama, saya boleh berenang. Yang kedua, saya suka bersukan. Dan ketiga, saya suka tidur. Satu. Ini dah mula. Palsu. Senang tu. Mesti paling senang ni. Kan? Aisyah? Nombor 3. Aisyah kata nombor 3 tu palsu. Flores? Yang bersenam palsu. Suka bersukan. Bersenang. Berenang, tidur. Saya bunyi ke tak? Tidur. Tidur. Bersenang. So Aisyah? Satu, berenang. Yang palsu, saya suka bersenang. Suka bersenang. Palsu. Okey. Okey, Aisyah. Saya seorang yang suka berkawan dengan kawan saya. Saya seorang yang berkeyakinan tinggi. Saya seorang yang sangat kurus. Shrin, cuba teka. Nombor dua. Saya lebih baik.
Betul. Kawan Syah memang orang yang kurang berkeyakinan. Betul. Okey. Okey. Semua okey ke? Lalui ice breaking session kita ni. Okey. Seronok ke? Seronok. Suka ke? Boleh boleh. Okey. Okey. Okeylah. Melalui ice breaking session ni, ahli-ahli komplek ni lebih mengenali antara satu sama lain kan. Sebab tu saya memberi ice breaking session, aktiviti ice breaking session ni. Okey. Sebelum saya memulakan ke sesi kaunseling dan bimbingan dan kaunseling ini, saya nak tahu kenapa semua orang sudi join sesi bimbingan ini. Sekali dari nak selesaikan masalah yang saya ada lah. Jadi yang kedua untuk mengenali semua ahli kelompok yang ada di sini. So Mimi, Saya dah berkenalan dan mencuba untuk jadikan kawan lah dalam sesi ini. Kau sesak. Apa salah? okey, saya tanya kenapa semua orang ni sudi datang ke sesi bimbingan dan kaunseling ini? Sebab saya ada masalah. So saya datang minta counseling. So untuk mengetahui jalan penyelesaian kepada masalah itu juga lah. Syed? Yang bagi saya nak ubah diri untuk jadi lebih baik. Okey. Manisha? Saya nak lebih mengenali diri saya dan tahu apa masalah saya pada diri saya sendiri. So, melalui ini, saya rasa ini semua adalah matlamat semua orang untuk join sesi bimbingan dan kaunseling ini. Betul ke? Betul ke? Okey. Sebelum saya memulakan, saya nak memberi lagi satu aktiviti. Okey. Saya nak memberi satu kertas. Saya nak awak semua lukis apa saja awak punya emosi ke, perasaan ke, masalah ke, apa. Semua pun boleh. Apa-apa jua pun boleh. Okey, faham ke? Untuk meluahkan perasaan, emosi, masalah semua orang. Okey? Faham ke? Faham. Okey. Saya bagi 5 hingga 10 minit dah untuk semua orang lukis.
dah habis ke? Sudah? Semua? Sudah? Sudah? Okey. Sekarang saya nak pasangkan satu lagu dan saya akan bagi benda ini. Semua kena pas. Bila saya stop lagu ni, siapa yang pegang benda tu, dia yang kena mula. Baru adik. Okey? Itu. Okey. Saya start dari Mimi. Okey? Saya pasang lagu. Okey, Aisyah. Aisyah, boleh share apa yang dilukis kepada kawan-kawan semua? Okey, cuba lihat semua. Ini kita boleh andaikan sebagai whiteboard. Apa? Whiteboard. Jadi saya, ini perasaan saya lah. Isu saya di sini ialah saya kurang keyakinan dalam presentation lah. Disebabkan saya kan asal Kelantan, slang saja. Kawan Kelantan tu, saya takut orang cakap saya sebabkan slang tu. So apabila saya nak present tu, saya rasa kadang-kadang semua mata kan memandang kepada kita. So disebabkan saya rasa down lah. Sebabkan slang, takut orang tak faham ke, orang akan ketahukan saya ke, sebabkan cakap slang tu lah. So bila saya nak present tu, saya rasa present di hadapan khalayak ramai kan. Saya rasa blur, idea tiba-tiba stuck macam tu. So saya harap melalui sesi ini, saya harap kawan-kawan dapat berkongsilah cadangan apa yang mereka pernah alami ke sebelum ni, apa yang mereka cuba buat. So saya harap ahli kelompok dapat memberi pandangan mereka lah. So saya rasa sedih juga. Melalui apa Aisyah kata tadi, saya faham bahawa Aisyah ni kurang berkeyakinan semasa present dekat kelas. So tak keyakinan tinggi lah semasa dalam kelas, betul ke? Betul. Okey. Sebelum saya continue, saya nak tanya Aisyah. Aisyah sebelum ni ada ambil apa-apa inisiatif tak untuk overcome masalah Aisyah? Sebelum ni ada, first sekali saya nak tunjukkan keyakinan diri. Saya bercakap sebelum presentation tu, saya bercakap di hadapan cermin lah. Kedua, saya nak present di hadapan saya lah, untuk melihat di mana kesalahan apa semua. Faham. Okey. Saya nak tanya kepada ahli kita ini, ada tak selain daripada Aisyah pernah mengalami masalah yang sama? Pernah. Aisyah? Tak. Mimi? Pernah. Sebab saya dengan Aisyah pun, saya pun atas Kelantan. Jadi saya rasa mana yang Aisyah rasa tu. Bila kita cakap depan tu, jadi agen tu, kita tahu apa tu. Lelaki yang orang Kelantan, sama-sama Kelantan, sebab dia tahu bahasa yang kita guna. Saya pernah hadapi, tapi bukan sebab bahasa. Saya kurang berkeyakinan lah. Orang tengok macam takutlah bercakap, tapi tak adalah sebab bahasa saya ke. Okay. So, sebelum saya memberi cadangan, adakah
Ali Kublai ini ingin memberi cadangan kepada kawan kita Aisyah. Siapa-siapa nak memberi cadangan ke untuk ongkar masalah ini? Okeylah, tak apalah. Saya mulakan. Melalui apa yang Aisyah bagi tahu tadi, saya sebagai seorang pelajar, saya pun pernah mengalami situasi Aisyah. Sebab bahasa juga. Okey, sebelum saya memulakanlah, saya ingin berkongsi pengalaman saya. Okey, sekarang saya berada dalam SEM kelima. Okay. Dalam batch saya dengan seorang kawan saya, kami berdua sahaja berbangsa India. Kami berdua sahaja beragama Hindu. Selain daripada kami berdua, lain semua agama orang Melayu, orang Cina, orang Sabah Sarawak, macam tu je. Dari SEM 1 hingga SEM kelima, kami berdua sahaja orang beragama India. So, dari SEM awal, SEM 1, kami berdua takut untuk menyoal, takut untuk tanya kepada lecturer. Lebih-lebih lagi kami belajar melalui online. So, kami rasa takut, kami rasa nervous untuk tanya. Kami rasa macam, kalau saya tanya mereka pandang rendah ke, mereka ingat saya tak tahu ni ke, mereka ingat saya tak tahu bahasa ke, mereka berpandang rendah sama saya ke, macam tu. So, sampai online, sampai belajar online, kami memang macam tu, kami memang menghadapi masalah ini. Lepas kami belajar secara face to face, yang tu keadaan kami menjadi lebih teruk. So kan kita kena membuat presentation face to face. Lepas tu menghantar assignment secara hard copy, bergaul dengan kawan secara bersemuka, bergaul dengan lecturer secara bersemuka. Semua kami pernah menghadapi masalah ini. So, cara kami mengatasi masalah ni, saya mengatasi masalah ini, saya cuba melihat kelebihan saya lah. Saya memang ada kepakaran, saya memang ada berpengetahuan. So, saya rasa kenapa saya nak malu? Kenapa saya nak rasa berpandang rendah? Sebab saya pun sama macam mereka saja. So, kenapa saya rasa malu macam tu? So, saya tanya banyak soalan lah macam tu. Lepas tu, saya meletakkan position saya dalam keadaan berani. So, saya start untuk bergaul dengan semua kawan-kawan saya yang beragama Melayu, beragama Cina, beragama Sabah Sarawak, semua. Tapi mereka pun lagi lebih seronok, lebih enjoy bercakap dengan saya, bercakap dengan kami berdua. Mereka tak menghina saya, mereka tak berpandang rendah saya. Cuma saya yang fikir macam tu, fikir yang bukan-bukan. So, melalui ini, saya nak memberi cadangan kepada Aisyah bahawa kita sebagai seorang pelajar, kita tak payahlah takut untuk bersuara. Kita tak payah takut. Lepas tu, kita tak perlu takut untuk mencuba. Gagal tu tak apa, asalkan kita cuba. Faham ke semua? So, kalau kita cuba, lepas tu gagal, yang tu tak apa. Asalkan kita dapat pengalaman baharu dari segi pelbagai perspektif. So,
dari cadangan, dari segi inisiatif yang Aisyah ambil, saya sokong inisiatif Aisyah. Yang Aisyah melahirkan perasaan berani untuk berdepan dengan lecturer, untuk berdepan dengan kelas kan, melalui cara bercakap depan cermin dengan roommate. So saya rasa Aisyah boleh melahirkan perasaan berani lepas ini melalui cadangan-cadangan ni lah. So saya nak menekankan Aisyah janganlah berani dah. Sorry, janganlah takut lepas ni. Berani bersuara. Berani bersuara. Sebab cuma kita yang fikir bukan. Tapi pada asalnya kawan-kawan kita, lecturer kita semua berhati baik, berbudi bahasa kat kita. Mereka tak tengok, mereka tak berpandang rendah macam tu. So okey lah. Okey ke? Faham ke? So apa-apa nak tambah lagi ke dekat Aisyah? Aisyah boleh berkawan dengan orang yang selain daripada Kelantan untuk membiasakan diri cakap tu. Boleh? Sebab apa yang Mimi kata tu betul. Sebab Aisyah mula bergaul dengan orang Cina ke, orang India ke, ataupun selain daripada orang berasal dari Kelantan ke, mungkin Aisyah akan melahirkan perasaan berani dan mungkin Aisyah akan mengetahui beberapa perkataan macam tu kan. So lepas ini saya berharap Aisyah dapat mengambil inisiatif untuk overcome masalah Aisyah. Okey ke? So okey ke? So melalui cadangan saya dan melalui cadangan kawan-kawan kita, apa yang Aisyah rasa, Aisyah tu? Yang saya rasa yang kawan-kawan kita tadi, saya tak boleh fikiran negatif lah terhadap diri saya sendiri. Dengan Mimi kata bergaul dengan orang lain daripada negeri saya, negeri Kelantan. So saya harap apabila cadangan ini sesuai, saya dapat teruskan cadangan dapat digunakan lagi lah. So saya harap saya boleh beranilah So saya boleh teruskan untuk kongsi masalah terus, boleh ke? Boleh? Saya continue dari okey. 1, 2, 3 mula. Okey, Aisyah boleh kongsi apa yang Aisyah lukis? Ini saya, ini orang lain. Saya seorang yang macam kan berkeyakinan rendah kan. So saya macam selalu tengok lah. Saya tak selalu saya selalu fikir orang lain cakap ini dia kurus lah, dia tercantik lah macam tu. Saya selalu fikir apa yang orang cakap je. Lepas tu kalau pergi beli baju kan, saya selalu tengok mesti tak cantik kan. Kalau saya kurus mesti tak cantik. Badan body shape lah macam tu. Lepas tu ada jugalah macam ada yang cakap saya kurus. Saya kadang-kadang tak sedih lah. Kadang-kadang macam even though tak sedih, tapi inside saya macam saya memang kurus kan macam tu. Kadang-kadang saya ambil positif je. Saya macam kurus pun cantik juga macam tu. Tapi kadang-kadang saya macam betul kan orang cakap saya kurus.
cepat cantik kan? Itu. Itu emosi saya lah. Itu masalah saya. So Anusha cuba terangkan apa yang Anusha tulis semua tu. Okay, yang ni orang cakap you looking like plywood. Lepas tu ni saya fikir I'm not looking good, I'm so thin. Lepas tu yang ni I don't want to go out because I'm looking thin. Lepas tu I think they looking at me, I'm so thin. Lepas tu why I'm so thin? Itu saja. So melalui apa yang Anusha bagi tahu tadi, saya boleh dapat disimpulkan bahawa Anusha tu berkurang berkeyakinan sebab body shaming lah. Anusha ni fikir Anusha berkurus, semua orang berpandang rendah, semua orang ejek Anusha. Anusha yang fikir macam-macam. Kadang-kadang Anusha ambil positif perkara ni sebagai perkara positif. Kadang-kadang most of the time Anusha ambil perkara ni sebagai perkara hurting. Perkara benda-benda ini menyakitkan hati Anusha. Betul ke? Okey. Ada tak ahli kumpulan, ahli saudara-saudara saudari pernah mengalami situasi ini? Kalau sudah bezalah saya daripada saya besar. Jadi orang tengok sebab saya pernah diejek dulu apa tu. Jadi saya pernah rasa macam sakit benda tu. Jadi dari segi saya pakaian pun untuk beli pakaian pun susah nak cari yang sesuai dengan saya. Saya rasa ilah macam tu. So, okay. So, ini pun pernah mengalami situasi yang sama seperti Anusha lah. Okay. Aisyah, Flores, Nishan. I think I ever benda tentu kan. Kalau macam contohnya orang kan dia bagi tahu my face, you look so pucat. Body shaming ke? Betul. Dia cakap, why your lips so pucat? Why your face so pucat? Ada masalah. Macam tu lah saya fikir kan. And it's very macam mana nak cakap, memang benda tu sensitif juga for me. Sometimes I cry. Why we cry selalu? Taklah selalu, macam benda tu kita tak nak orang cakap kan, tapi we touch about it. So Betul. So, Nishan? Sama juga macam Anusha. Sebab kan sama-sama kecil kan tu. So, Aisyah pun pernah mengalami macam Aisyah lah. So, Aisyah? Dari segi pendek lah. Okay. Pakai payah tu kata aku tekan. Pendek. Menguruslah perasaan. So, saya rasa semua saudari pernah mengalami body shaming lah. Okay. So, saya nak tanya, bagaimana semua overcome masalah ini sampai sekarang? Anusha? Saya pernah overcome benda ni, tapi saya tak overcome untuk saya. Saya overcome untuk orang lain. Macam contohnya kalau kita actually kita kena macam berkeyakinan tinggi kan. Okey, saya kurus tak apa. Orang lain pun ada juga macam tu, saya kena jadi macam tu. Tapi saya tak buat macam tu. Saya kurus kan, saya nak jadi gemuk, saya makan protein, saya ambil ini nak pergi bersenam, nak besarkan belakang, depan. So itu benda yang tak betul kan. Kita jadi kita untuk orang lain. Saya ambil cadangan macam tu je. Saya tak ambil inisiatif untuk saya. So, Anusha bagi tahu macam Anusha ambil inisiatif. Anusha pernah ambil langkah-langkah tak untuk overcome body shaming, tapi untuk orang lain, bukan untuk Anusha. Betul? Okey, faham. So, orang lain macam mana semua overcome body shaming ni sepanjang masa ini? Kalau Aisyah cuba elakkanlah daripada bertempur dengan orang lain. Lepas tu percaya pada diri lah.
setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan di sendiri kan. So terimalah takdir. Maksudnya sebaiknya kan ada terjumpa, terserempak dengan orang yang dia pernah Mimi? Kalau saya akan fikir positif lah. Maksudnya kurus ke gemuk ke semuanya cantik. Jadi pemikiran kita tu sebenarnya kita perlu jaga untuk balikan hati kita tenang. Itulah apa yang saya buat. Untuk kurus tu bukan benda yang senang, dan untuk gemuk juga bukan benda yang senang. So, Taurus? Saya regarding my problem tadi kan kalau tadi cakap yang orang judge my appearance, right? Face, cara saya overcome, I wear lipstick. So the other colours saya kira dekat lips kan. So after that kan tak ada lagi lah juga orang touch about it. So okay lah. Ya sama juga macam aku tak bisa cakap please people, right? Tapi itu je cara rekod, betul lah. So, macam mana? Michelle? Kalau saya tak ambil peduli sangat, sebab macam saya cakap tadi, kita kena percaya diri macam tu kan. Contohnya kalau ada orang gemuk, dia nak jadi macam kita juga, kita juga kan nak jadi macam So, Mimi, Aisyah dengan Michelle tu ambil perkara ni sebagai perkara positif lah, macam positif. Tak apalah, siapa mereka ingat macam-macam pun, asalkan saya semua orang beautiful in the way they are, macam tu kan. Tapi Anisha dengan Flores ni mengambil inisiatif, tapi untuk orang lain, tapi bukan untuk diri sendiri. Sampai sekarang, betul kan? Betul. Okay. Untuk informasi korang, saya sebagai pembimbing sekarang ni, saya pun pernah mengalami masalah body shaming. Ni saya tak sure lah macam mana saya bagi tahu. Tapi saya pernah diejek, saya ni kulit gelap, macam tu. Dari sekolah rendah sampai saya belajar STPM. Still kawan-kawan saya semua ejek tentang kulit saya. Kulit ni gelap, macam tu. Saya juga pernah mengalami body shaming lah. So, saya boleh rasa kawan-kawan punya feeling. Okay. So, bagaimana saya mengatasi masalah ini? Saya pernah melayari social media lah. Awak pernah awak semua pernah tengok tak? Semua world Miss World, Miss World, semua tu macam bukan mereka semua kulit putih je. Ada orang yang kulit gelap. So saya akan melahirkan keyakinan saya melalui tengok ni lah. Saya bagi tahu orang yang ejek lah. Macam Miss World pun kulit gelap je. Kenapa saya tak boleh kulit gelap? Macam tu. Faham ke? So saya melahirkan perasaan keyakinan lah. Okay. For me, saya akan ambil perkara ni lah, moto ni. Beauty is not in the face, tapi beauty is in our heart. So saya memang follow moto ni lah. So dulu saya pun rasa macam kecil hati lah, sakit lah. Kenapa ejek kulit saya macam tu. Tapi sekarang ejek lah, tak apalah. Asalkan saya ada beauty dalam heart. Saya tak ejek semua orang, saya tak ejek orang lain. Macam tu. So melalui inilah saya ingin mencadangkan saudari-saudari saya bahawa kita perlu menerima diri sendiri. Okay? So kita tak payahlah membandingkan diri kita dengan orang lain lah.
semua orang ada keunikan masing-masing dalam diri kita, dalam percakapan kita, dalam apa pun. Semua orang ada unik sendiri. So kita kena carilah apa yang keunikan kita. So kalau kita dah dapat cari keunikan kita, kita takkan ambil percakapan orang lain. Kita akan follow kita punya rule sahaja. Macam tu. Lepas tu kita kena appreciate lah. Kita kena appreciate apa yang kita ada. So ada pernah tengok kan, ada orang kalau AJ uni kulit gelap, kulit hitam, mereka akan menggunakan beberapa produk untuk mencerahkan kulit. Saya rasa yang tu semua tak nak. Sebab macam mana, kita lahir macam ni. So kita appreciate lah. We appreciate what we have lah. Macam tu. Sebab tu lepas tu kita kena cuba tengok banyak kelebihan daripada kekurangan. Okey, faham dalam diri sendirilah. Sebab kalau kita fikir pasal keburukan, kelemahan saja, kita mesti akan rasa tertekan. Dan lepas beberapa hari yang kalau ini berterusan, kita akan menjadi kemurangan. Perkara ini akan menjadi kemurangan. Perkara ini akan leads to depression. So kita yang kena ambil inisiatif untuk overcome body shaming ini. So kita abaikanlah percakapan orang lain. So mereka cakap, lepas tu mereka pergi. So kita tak ambil perkara itu macam perkara serius lah. Yang ni saya yang ingin memberi cadangan kepada saudara-saudari saya, sebab saya sendiri follow cadangan ini. Lepas tu itu saja daripada saya. Tapi saya nak tanya apa-apa cadangan, apa-apa untuk diri sendiri. Untuk orang lepas ini. Saya start dari Anusha lah, sebab ni yang masalah Anusha. Boleh ulang tak? Okey, saya nak, sekarang saya dah memberi cadangan. Saya bagi cadangan apa yang saya buat, dan lepas tu saya memberi cadangan. So melalui ini, Anusha ada apa-apa cadangan ke, cadangan ke? Lepas ni saya cuba cari apa keunikan saya. So saya boleh menyelesaikan masalah tadi. So Anusha dapat fahamlah melalui apa saudari-saudari cakap, apa cadangan cakap. So Anusha boleh faham ke? So lepas ni Anusha akan buat apa? Lepas ni saya Kalau cari apa keunikan saya. kalau ada orang ejek Anusha, kalau ada orang body shame Anusha akan buat apa? Saya tak ambil peduli apa dia orang cakap. I will avoid them lah. Bagus. So saya nak ini, saya bukan untuk Anusha, tapi untuk semua orang. Saya nak cadangkan ini untuk overcome body shaming. Sebab kan semua orang pernah lalui ini, masalah ini. Okey, semua dah okey ke? Anusha rasa lebih selesa ke? Okey? Okey. Kita boleh move on ke? Okey, boleh? Okey, saya pasang lagu sekali lagi ya. Anusha ni. Belum start lagi. Okay, 1, 2, 3. Ini apa yang saya lukis. Kalau boleh tengok,
yang macam bayangkanlah ini ramai orang kan. Setengah ni saya seorang, kalau korang boleh tengok kan ekspresi muka kan yang lain, personality, saya macam takut macam tu. Daripada yang saya lukis ni, sini jenis orang yang susah nak approach orang lain. So masalah ni kan, saya dapat rasa keburukan yang saya dapat adalah kita nak cari grup band macam tu. So susahlah nak jadi susah nak tanya orang macam tu. Dan satu lagi, kalau saya tak faham kan, nak tanya orang lain nak untuk lebih faham lagi, saya memang jarang nak tanya. Okey, faham. So saya faham melalui Michelle kata bahawa Michelle tu kurang berkeyakinan untuk bercakap dengan berhadapan dengan orang lain. Macam tu ke? Betul ke? Betul. Okey. Saya nak tanya Michelle. Michelle pernah rasa tak kenapa saya macam ni? Kenapa saya berperasaan macam ni? Pernah rasa tak? Pernah fikir tak macam tu? Pernah. Dan saya rasa saya macam ni sebab takut kalau orang lain ni apa dia ni, takut orang lain rimas macam tu. So, saya nak tanya saudari-saudari. Saudari pernah mengalami masalah macam Michelle? Susah berhadapan dengan orang lain. Orang saya susah tu bila pertama kali jumpa dia rasa segan nak jumpa. Okey. Macam Aisyah? Sama macam ni. Sebab sebenarnya kan online kan. Lepas tu datang ke UM tak kenal lagi kan. Sebab kita kan kenal online. Online dengan face to face tak sama. Kita nak cari connect susah lagi. Sebab masa online kita hanya kenal tu terus saja. Bila datang aku ke face, siapa. Aisyah? Kita cari dekat group lah, group assignment tu macam tu. Yang lain macam semua rapat kan, kawan-kawan selalu satu group kan. Saya rasa saya seorang je dalam tu. So saya pun rasa macam mas kalau tanya apa ke, macam dia orang rasa mas ke apa ni cakap banyak-banyak macam tu. So saya So, Florence? Saya kan, I think saya susah nak approach orang. I think saya lebih malu nak malu nak bercakap dengan orang apabila orang tu dalam banyak-banyak grup. I think I tend to diam. So, saya nak tanya semua. Macam mana saudari-saudari overcome benda-benda ni sepanjang saya tak orang saya terus diam. Diam balik-balik. Just buat kerja lepas tu. So, sampai sekarang Anusha pernah melalui isu ni lah. So, sampai sekarang Anusha tak mengambil peduli ke tentang isu ini? Tiada sangat dalam, saya tak ambil peduli sangat dalam isu ni. Tapi pernah rasa jugalah saya terus diam ataupun saya just buat So, sampai sekarang Anusha terus diam sahaja. Tak ambil berapa-berapa inisiatif lah. Okay. Mimi? Saya hanya buat apa yang saya perlu buat tu je. Dah selesai, okey dah. Tak pernah kata cuba untuk, sebab dia orang dah ada grup yang dia dengan kawan-kawan dia sendiri. dia seorang ni jadi rasa terpinggir. Betul? Aisyah? Sama. Saya overcome dia macam mana? Macam saya tak perhatikan kan, kalau mereka dah ada grup, saya diam saja. Macam mana saya overcome dia? Saya akan tanya macam ini setik saya sekarang
dulu saya macam tu, sekarang saya cuba macam tanya lah sikit-sikit macam tu. Jadi mereka pun jawab aja. Dah lah tu. Okey. Saya dapati bahawa Lagi satu, saya pernah buat macam ni. Saya pergi privately and message them. okey. Faham? So saya dapat simpulkanlah. Saya dapati bahawa sepanjang sesi ini hampir semua masalah tu semua yang dihadapi. Okey. Semua menghadapi masalah yang lebih kurang sama-sama je kan. Okey. Tapi untuk isu ini Anusha, Mimi dengan Nisha tu tak ambil beberapa inisiatif lah. So sebab tak tahu nak buat apa ke, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak overcome macam tu ke. Macam Flores tu pergi tanya, pergi volunteer lah. Volunteer ni pergi tanya. So kalau saya berada dalam tempat Nisha, saya pun buat macam Flores juga. Saya pun, kita belajar, semua pun belajar juga. Semua belajar, semua mengambil course yang sama. Bukan mereka tu dalam posisi yang tinggi, bukan kita yang rendah macam tu kan. So kita yang kena, seperti yang tadi saya cakap tadi lah, kita yang kena beranikan diri untuk bertanya. Sebab kalau kita bertanya, kalau kita bersuara, baru mereka mengenali kita. Baru mereka mencari kita. Lepas kita bersuara, lepas kita bersuara, bercakap dengan orang lain, pada beberapa hari, lepas beberapa hari, mereka yang mencari kita, bukan kita yang mencari mereka. Macam tu. So seperti yang saya tadi katalah, kita yang memberanikan diri kita. Sebab kita hanya ada 4 tahun, 3 tahun macam tu je. Lepas kita habis university life ni, kita akan tengok, pergi ke macam new world lah. Ada beberapa orang kena pergi mengalami alam pekerjaan. So kita kena mula dari ini, untuk berani bercakap, untuk berani bertanya, untuk berani berkongsi semua. So kalau kita membiasakan perbuatan ini akan sambung pada masa yang tepat. So semua orang boleh overcome lah. Okay. So semua faham ke? Semua boleh dapat apa yang saya bagi tahu ke? Okay. So saya nak tanya, lepas ni Michelle, kalau doktor bagi group assignment, Michelle akan buat apa? Saya cuba beranikan diri lah untuk tanya orang lain. Nak sebut dengan saya. Okey lah, bagus. Saya nak ini je. Okey? Okey. Lepas tu semua dah okey ke? Okey. Semua dah faham ke? Faham? Okey. Lagi tinggal 2 orang. Ada volunteer ke nak start? So Mimi nak start. Okey. Ni gambar saya. Kalau tengok kat sini, saya sedih lah sebab saya tak ada kawan. Bukan kata tak ada kawan sangat, cuma tak seramai sangat. Kalau tengok saya, nampak happy, tapi perasaan tak tahu saya. Oh, okey. Faham? Masa saya datang sini, selepas masa fasa kedua, jadi kawan pun hanya 3 orang je. Masa kawan pun dengan roommate. So Mimi berkata bahawa Mimi tak ada kawan lah sampai sekarang. Mimi SEM kelima kan? So Mimi tak ada kawan
sampai SEM kelima? Ada, cuma tak seramai, tak geng-geng lah jadi. Cuma macam santai-santai je. Macam tu lah. Macam tu je. Tak rapat sangat lah. Faham? Tak ada bestie. Okay, faham? Macam mana dengan Aisyah, Nisha, Flower, Shelly? Saya rasa sama juga sebab kita kan batch yang online kan. Betul. Start online, lepas tu ada masuk sini dan tak kan. So nak cari kawan tu dan susah sikit. Sama juga macam apa yang Misha cakap. Sama lah, sama dengan Nisha. Ya. Nisha? Tak pernah rasa isu ni, tapi saya memang ada geng lah kat sini. Okay lah. Tapi macam kalau assignment ke kelas ke macam tu tak ada kawan lah. Lagi ada. Tapi memang Anisha ada kawan lah, kawan karib untuk share perasaan, share emosi, semua ada lah. Okay, Aisyah? Pun sama lah. Dari online kan. So dalam satu band tu saya tak kenal semua lagi. So sekarang ni ada masa untuk mengenal lah. Banyak. Okay, saya nak tanya ni. Mimi, macam mana you overcome benda-benda ni? Apa yang saya lakukan, bila saya tak akan kelas, saya datang awal kelas. Lepas tu, saya akan sembang tegur-tegur dalam muka. Lepas tu, saya kontak. Tambahlah kenalan kita. Kita kenal semua. Mimi mengambil perkara-perkara inisiatif ni kan. So, isu ni still sama ke ataupun kurang? Setakat ini, saya dah tambahlah kawan saya. Sebab sejak PSP ni, sebab kita cepat-cepat. So, Mimi dah dapat kawan tapi tak rapat lagi. Macam tu lah. Mengenali. Proses mengenali. Okey, faham. So, siapa-siapa nak memberi cadangan kepada Mimi ke untuk overcome loneliness ni? Ya, pada cadangan saya lah. Mungkin Mimi boleh mengikuti program online ke supaya boleh Mimi berinteraksi, bertambah kenalan lah. Melalui itulah Mimi dapat berkenal-kenal. Tak semestinya melalui melalui program ni lah. Janganlah cuba lah. Semua bersetuju ke cadangan tu? Ada orang nak tambah ke? Okeylah. Saya nak memberi cadangan kepada Mimi bahawa Mimi perlu memilih rakan yang positif lah, asalkan ada kawan itu perkara yang kedua, tapi perkara yang penting adalah memilih rakan yang positif. Okey, kalau okeylah, contohlah kalau seorang ada banyak kawan dan kawan-kawan tu semua berpengaruh negatif, tak baik macam tu, Mimi pun akan menjadi manusia yang tak baik macam tu lah. So ya, betul. Lebih baik kita bersendiri daripada mempunyai rakan-rakan yang negatif. So cuba carilah, Mimi cuba bergaul, cuba berkawan dengan semua orang lah. Cuba berinteraksi, mula berinteraksi dengan semua orang. Tapi sebelum berinteraksi, sebelum berkawan dengan orang lain, Mimi perlu mengetahui tentang orang tu orang baik ke, orang positif ke, macam tu. Sebab sokongan orang di sekeliling kita yang akan memainkan diri kita lah
meningkatkan keyakinan diri ke, meningkatkan dalam akademik ke, macam tu. So apa, kalau kita mempunyai kawan-kawan yang mempunyai negatif, mereka asyik kutuk, asyik memberi kritikan yang banyak. So lebih baik kita menjadi macam ni lah. Tapi Mimi kan sekarang SEM 5, tak macam SEM 1 kan. Sekarang sikit-sikit ada kawan kan, sikit-sikit boleh gaul kan. Mimi boleh teruskan proses inilah untuk mendekati orang-orang, untuk Mimi boleh pergi makan malam ke, lepas kelas, lepas kuliah, lepas tu boleh video call ke, boleh pergi satulah, semua boleh. So kan yang ni besar sangat, so boleh jalan-jalan ke, semua boleh. So asalkan Mimi ambil inisiatif lah untuk berkawan dengan orang lain. Mimi tak perlu rasa asing. Semua ada kawan, semua boleh gaul dengan Mimi. So itulah, kalau kita ada rakan-rakan yang positif, mereka sentiasa akan memberi semangat, sentiasa memberi pujukan macam tu. So Mimi dah start untuk ambil inisiatif. So saya cadangkan untuk continue proses ini. Faham? Okay Mimi? So setakat ni okey ke? Rasa lebih selesa ke? So saya berharap lepas ini Mimi takkan rasa alone. Okay? Jaga. Semua nak bagi tahu apa ke? Semua bersetuju dengan cadangan saya ke? Semua nak tambah apa-apa ke? Kita boleh tanya Anisha sebab Anisha ada banyak kawan. So lepas ini boleh kawan dengan semua orang kan? Dah kenali lebih. So macam tu lah, kita kena ambil inisiatif, kita kena teruskan proses ini. Okay Mimi? Sebab itulah saya lebih sedikit nak kenal dia. Ini satu inisiatif yang Lepas ni boleh mesej saya. Saya Selalu video call. ini adalah inisiatif yang bagus lah. Mimi sudi menghadiri sesi bimbingan ini untuk mengenali semua orang, untuk mendapat kawan. Betul. Okay, bagus. Okay, last example. Okay. Harus. As you guys can see here kan, ni saya, and then bukan saya sedih. Sebab kenapa saya sedih? Sebab saya fikir pasal macam my future will my future fail macam walaupun sekarang degree kan, orang cakap walaupun degree confirm ada kerja punya kan, tapi we don't know kan. So rasa macam rasa macam saya ni tidak yakin dengan my future and fail. So, pernah tak Flores mengambil apa-apa inisiatif untuk mengatasi isu ini? Inisiatif sebab kan saya fikir future ni tak tahu lagi kan macam mana. So I just berusaha sekarang untuk mengelakkan saya gagal. Fikiran bukan tidak. So, ada tak saudara-saudara ini pernah mengalami situasi ini? Pernah? kan tak sebenarnya saya tak tahu saya jadi kaunselor ke saya ni yang saya cemburu dengan bidang dan kaunselor ni yang perlu berhadapan betul. Saya nak ubah diri saya di masa hadapan saya risaulah saya dah kaunselor yang baik ke Ini ada ke? Macam ada. Sama dengan Aisyah lah. So Aisyah beritahu
Aisyah seorang introvert. So Aisyah takutlah macam mana saya mencuburi dalam bidang ini sebab kan seorang kaunselor kena banyak bercakap macam tu kan. So seorang introvert macam mana boleh cakap banyak macam tu lah. Ha? Betul? Okay. Betul? Aisyah? Saya pun rasa macam tu juga sebab kan kita tahu kan sekarang susah dapat kerja kan, dan ada juga isu yang dua-duaan banyak yang mengurus kan, jadi saya ada juga. Ya, boleh jugalah. Aisyah? Macam mana? Dari segi apa? Dari segi takutlah saya boleh successful in the future nanti. Bukan sebab dapat kerja pun tak. Takut saya boleh achieve apa yang saya nak. Faham? Okey. Saya nak membagi tahu satu perkara lah. Benda ini, fear of failure, benda ini hanya bukan hanya bukan ada pada diri kita, tapi semua orang sebagai pelajar, semua orang, setiap orang ada isu ini. Saya sendiri pun mengalami fear of failure ini sampai sekarang. Sebab kan sebagai pelajar kita ada banyak pressure. Macam pressure dari peer pressure dari ibu bapa, pressure dari lecturer, ibu bapa kita, ibu bapa kita nak menjadikan kita seorang doktor, tapi kita punya ambition tu lain. Yang tu satu pressure. Lecturer tu bagi banyak assignment, kita tak boleh habis dalam satu masa. Yang tu satu pressure. Lepas tu peer pressure tu dari segi kawan-kawan tu ajak kita keluar, tapi kita tak boleh. Lepas tu mereka sedih, marah. Yang tu satu pressure. So sebagai seorang pelajar, semua mengalami isu ini, dan kita lah yang kena menguruskan masa kita, melebihkan keyakinan diri. Macam saya boleh ni, macam perkara yang reject, saya boleh menghadapi masalah ini, saya boleh menghadapi isu ini, macam tu. So kita kena meningkatkan keyakinan kita lah dari sekarang. So kalau kita mula dari sekarang, barulah kita akan slow kita akan menghadapi isu ini. So ini bukan masalah yang barulah, tapi semua orang menghadapi masalah ini. So semua orang pandai-pandai meningkatkan keyakinan diri. Itu adalah satu-satu yang inisiatif yang Florence, Michelle, Aisyah, saya sendiri mengambil untuk menghadapi fear of failure ini. Okey ke? Setuju ke dengan cadangan saya? Okey ke? Okey. Dari sini kami dapat tahu semua punya masalah, isu semua ni. So saya kena simpulkan bahawa setiap orang dalam sesi ini, kumpulan ini, menghadapi satu-satu isu yang lain, dan kami juga mengalami masalah dan isu yang sama. Ini semua dalam anda kurang keyakinan. Semua setuju ke? Semua orang menghadapi isu kurang keyakinan dalam diri sendiri. So saya nak membagi tahu bahawa kita kena meningkatkan keyakinan diri sendiri agar kita boleh menghadapi apa jua masalah, body shaming ke, fear of failure ke, overcome masalah dengan menghadapi dengan orang lain ke, tak ada kawan ke, macam tu. Semua ada cara yang paling utama adalah meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan
self esteem, confident kita. Okay. So saya rasa masa kita pun dah habis, tapi sebelum tu saya nak bagi satu kertas lah, satu aktiviti macam tu untuk saya nak tahu lebih lanjut lah apa yang mereka faham, apa yang korang faham, apa yang korang simpulkan macam tu. Boleh ke? Boleh. Okay. Ni macam feedback from the session ke? bukan feedback. Ni macam you punya self esteem, you punya tahap keyakinan sebelum dan selepas sesi. Okay. So awak boleh siapkan lah. Tak apa. So lepas kaunseling sesi bimbingan ini, apa yang tahu? List yang apa yang kita rasa kita penting. Okey. Pandangkan sesi kita, masa kita pun dah habis seperti saya janji. So kita boleh bertemu dalam next sesi lah. So dalam next sesi yang seterusnya, semua orang boleh tulis, boleh bawa kertas ni lah. Okey? Apa yang semua dapat disimpulkan melalui sesi kaunseling. Okey? So saya nak tanya semua orang dapat faham ke? Dapat boleh pergi dengan lebih keyakinan diri ke? Boleh? So melalui saya, dengan persetujuan semua orang, saya boleh menghabiskan sesi bimbingan ini ke? Boleh? Okey. Sebelum saya menghadiri sesi bimbingan ini, saya ingin mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada semua orang untuk sudi bersetuju untuk datang ke sesi bimbingan ini. So kita jumpa dalam next sesi bimbingan. Terima kasih.